السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقول بالله التوفيق. Malam ni sambungan kenaan dengan surah At-Tin wa Zaitun. Makna surah ini secara umum, makna secara umum lah, makna ijmali. Di sini dalam surah ni Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pokok tin dan pokok zaitun, ataupun buah tin dan buah zaitun, kan? Yang kedua-keduanya adalah buah yang masyhur, buah yang terkenal. Hatta di Malaysia pun ditanam pokok tin, dan zaitun pun ditanam juga. Saya tengok cari-cari tadi ni, pohon zaitun daripada bumi Arab kini di Malaysia ada bertanam. Ini sebenarnya video, tapi tak tahu dia jadi video sekarang. Tadi anak kan buat video sikit lah, tapi tak apalah. Kan nak ceritanya dia tanam di Malaysia. Tapi bunga biru ni pokok telang kau noh. Bunga biru ni. Tapi dah dia pokok zaitun. Buah zaitun. Di Malaysia tumbuh. Kan? Jadi cerita dia menanya buah yang masyhur. Kita nak sekarang pun boleh order, ada buah tin dan buah zaitun. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan buah ni, buah yang masyhur ni. Dan Allah bersumpah juga dengan bukit Tur Sina, kan? Yang mana bukit Tur Sina itu Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa AS di situ, kan? Dan Allah bersumpah juga dengan Mekah, Mekah al-balad al-amin, negeri yang aman, tenteram, kan? Daripada segala ketakutan. Kalau ikut Israel nak serang, lama dia serang, siapa dia serang? Sebab Allah kata, kan, wal baladil amin, negeri yang aman. Walah. Wa huwa Makkah, mahbatul Islam, tempat turunnya Islam tadi. Mekah itu. Kan? Jadi mana Allah Taala pelihara keamanan dia. Jadi kalau maknanya penjaga Al-Haramain ni orang yang tak amanah, orang yang jahat, nasi Allah Taala akan ganti dengan orang lain. Kalau yang jaga tanah haram itu orang yang jahat, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang munafik, nescaya Allah dah ganti dah dengan orang lain. Tapi Allah jaga kota tadi, tanah haram ni, Haramain tadi, Mekah dan Madinah itu akan selamat, tenteram, aman, damai. Kalau ikut Israel cukup geram nak serang kan. Itu pusat Islam. Pusat Islam, sarang Islam. Kan? Macam kita sarang kuih baulu macam tu lah. Daripada sarang tu jadi kuih baulu tadi, acuan dia. Daripada Mekah Madinah sudah datangnya Islam ke merata tempat, ke tempat kita ni. Itu pusat Islam dia, markas dia. Allah Ta'ala jaga. Sampai akan ada nanti cubaan tentera ataupun pasukan, tak tahu daripada mana. Nabi tak beritahu pasukan mana, tapi pasukan tentera yang besar lah. Dia akan datang serang Mekah, terbenam habis, tenggelam. Belum berlaku, akan berlaku. Akan berlaku. Allah Ta'ala benamkan semua sekali yang ada atas jalan tadi. Daripada kepala dia sampai ekor dia, tentera tadi habis tenggelam dalam tanah. Fayukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Kan? Semua habis. Orang baik atas jalan tu pun tenggelam juga. Kan? Thumma yub'atsu ala niyyatihim, thumma yub'atsuna ala niyyatihim, kemudian mereka akan dibangkitkan di hari kiamat
Ikut niat masing-masing lah. Jahat dapatlah balasan jahat. Orang baik tak apalah, baik ya. Itu dia cerita dia. Ya Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Balad Al-Amin ini, negeri yang aman, tenteram, aman, damai ini. Okey, berkenaan dengan, kita dah sebut 2 minggu lepas berkenaan dengan Tur Saina ni kan. Di sini berlaku khilaf lah di kalangan ulama tentang Tur Saina ni. Jadi kecil nak baca tak boleh. Okey, di sini dia kata, ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Okey, ni print screen lah. Kan? Kata Ibnu Katsir dia kata di sini, wa tur ni apa dia? Huwal jabal. Dia adalah bukit ataupun gunung lah. Wa qala ba'dhum, kata sebahagian mereka, inna ma yusamma turan. Dinamakan tur itu sebagai tur. Kenapa? Kerana padanya ada pokok. Pokok zaitun. Di tur tu ada pokok. Fa inna ara anha sumya jabalan. Kalau tak ada pokok dia panggil jabal. Jabal Uhud. Tak ada pokok. Tapi kalau tur dia ada pokok. Kan? Jadi maknanya tidak dinamakan dia sebagai tur kerana dia tak ada pokok. Wallahu alam. Dan Tur Saina pula ni, huwa, dia adalah turu sinin. Wa huwal jabal, dia adalah gunung alladhi kallamallahu alaihi Musa bin Imran alaihi salam. Gunung yang Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa padanya. Wa ma hawlahu minal jibal, dan gunung-gunung yang ada di sekitarnya yang ada padanya pohon-pohon zaitun. Gunung-gunung di sekitar Tur tu maknanya ada pokok gunung yang ada pokok-pokok zaitun di situ. Okey, di sini saya mari ni Arabnya ni terjemahan, kita baca terjemahan lah. Ni bukan saya terjemah, ni robot terjemah. Di bahasa dia pening sikit lah. Cerita yang terkenal di kalangan kebanyakan ulama adalah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berbicara secara peribadi kepada Nabi Musa alaihi salam di Gunung Tur Sina yang terkenal di Sinai. Meskipun ada perbezaan di antara mereka mengenai istilah Tur Sina. Ada perbezaan tentang perkalaan istilah tu. Dinamakan sebagai Tur Sina tu. Beberapa dari mereka menyatakan bahawa itu adalah gunung apa pun, tak kisah. Jadi ada pokok apa? Zaitun, maka dia adalah Tur Sina. Sementara yang lain menyebutnya sebagai nama gunung tempat Allah berbicara kepada Musa alaihi salam. Okey, lihat perbezaan pandangan mereka dan tafsir Tabari lah, sekian-sekian kitab. Umumnya yang diterima oleh kebanyakan ahli tafsir adalah bahawa gunung tersebut adalah Gunung Tur Sina yang terkenal di Sinai. Tidak ada masalah apakah disebut Sinai ataupun Syam. Kerana Sinai adalah bahagian daripada wilayah Syam. Bila sebut Syam ni berarti Palestin, Jordan, Syria, Lebanon. Ni 4. Mesir tak masuk Syam. Kerana Sinai adalah bahagian daripada wilayah Syam dan sekarang secara geografi merupakan bahagian daripada Mesir lah, sebahagian berjajahan takluk Mesir. Dulu bawah Palestin dulu. Berdasarkan pembahagian diketahui, dahulu kala wilayah ini termasuk dalam wilayah Palestin dulu. Ibnu Zaid berkata mengenai pernyataan Tur Sina di Syam, itu adalah Gunung Tur Sina yang terletak di Syam, gunung di Baitul Maqdis. Panjangnya terletak di antara Mesir dan Ailah dudukannya. Kemudian di sini yang ini Arab terjemahan. Ailah ni nama tempat lah. Kan di sini. Ya. Ini Ailah. Okey. Ini Ailah. Ini Ailah nama tempat ni. Okey, ini dia Ailah. Ini peta dia. Okey, mana dia peta dia? Al-Aqabah, huna Al-Aqabah Ailah. Okey. Ini tempat dia lah.
Okey, mari aku cerita lagi. Ni Ailah. Okey, mana dia mesti ni di peta dia. Najran, Syajah, Hadramaut, dan ni Yaman. Ni Ailah. Ni Ailah, ni Tabuk. Okey. Okey. Ni Najran. Hajar. Ni Dubai. Hadramaut. Mekah di sini. Kan? Mana Mekah? Ni Bahrul Ahmar, Laut Merah. Ni Mekah. Ni Mekah. Wala. Ni Mekah, Taif. Ailah sini. Nabi sebut dalam hadis, punggung ahli neraka daripada Ailah ke Mekah besar ni. Ni punggung ahli neraka besar ni. Besar. Tempat duduk dia besar. Tak tahu berapa kilometer. Google pula. Berapa kilometer Ailah Tabuk di sini. Ni Tabuk. Ailah Tabuk, Mekah sini. Okey. Ni. Damatul Jandal, Kufah, sini Kufah, Iraq lah. Okey. Ni Sana'a, Najran. Ni Madinah. Khaybar. Madinah, Khaybar, Tabuk. Allah, tertekan pula. Okey, itu cerita dia lah. Sekurang-kurangnya kita dapat gambaran kan. Ni Ailah. Okey, dia kata sini Khalij Ailah wal Bahrul Ahmar. Masa 240 hingga 317 Hijrah. Di sini Al-Aqabah dia panggil ni. Tak apalah, kita patah balik. Okey ya. Cerita dia di sinilah, cerita tentang Tursina ni. Okey, Ibnu Ashur dia kata dalam tafsir Ibnu Ashur, Gunung Tursina adalah gunung di padang pasir Sinai yang terletak di antara Tanjung Ailah dan Mesir tadi. Ni. Kan? Sebelah ni, ni Ailah, semenanjung ni kan. Tanjung Ailah ni. Ni, sini. Sinai. Ya. Okey. Yang tadi kita tengok di sini. Dan pada masa lampau wilayah ini termasuk dalam wilayah Palestin. Di gunung inilah Nabi Musa AS berbicara dengan Tuhannya. Disebutkan juga oleh Imam Al-Tha'labi yang menyatakan gunung Tursina adalah gunung di antara Mesir dan Madinah. Ini khilaf antara ulama. Al-Baghawi disebut tafsir ya, bahawa Musa AS menyucikan dirinya dan pakaiannya untuk pertemuan dengan Tuhan ketika dia pergi ke gunung Tursina. Yaqut mengatakan Sinai adalah nama tempat di Syam yang disebutkan bersamaan dengan Tursina. Kan? Okey. Jadi kesimpulan kita bahawa gunung Tursina diidentifikasi sebagai gunung di padang pasir Sinai yang terletak di antara Tanjung Ailah dan Mesir dan merupakan tempat di mana Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Okey, di sini saya nak sebut last sekali lah. Okay. Beberapa ulama telah menyebutkan bahawa gunung tersebut terletak di Madian dan mungkin saja gunung tersebut melintasi wilayah tersebut. Okey, di sini khilaf lah. Ada yang kata dia di Mesir, yang kita tengok dalam YouTube minggu lepas kan, dia di Saudi dekat dengan Tabuk tu. Ailah tadi lah, dia masuk dalam jajahan Saudi. Para ulama berselisih. Cerita tentang Al-Amni tadi, aman tadi belum sampai lagi ni. Tentang keamanan tadi, makna aman itu. Jadi maknanya cerita dia kan, Nabi Musa AS kembali daripada Madian ke Mesir. Kan? Dia bila dia dah kahwin dengan anak Nabi Shu'aib, selesai kerja dia 10 tahun duduk dengan Nabi Shu'aib, dia pun balik ke Mesir. Dalam perjalanan itulah sampai di Tursina dalam surah Al-Qasas yang kita baca dulu kan. Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi
anasa min janibit turi naran. Janibit tur, maknanya perjalanan daripada Madian nak balik ke Mesir. Nak balik ke Mesir. Di situ Allah Taala panggil Nabi Musa alaihi salam. Tengok balik surah Al-Qasas yang kita baca 2 minggu lepas kan. Okey, di sini tak tahu tempat mana, tak tahulah. Tapi kalau saya tengok dekat YouTube tadi, depa naik, depa buat macam tembok. Depa buat puncak, di puncak Bukit Tur tu kan, depa buat macam tembok di situ. Maknanya depa kata di situlah Nabi Musa bermunajat dengan Allah Taala, tapi wallahu a'lam lah. Saya tengok tadi. Depa mana depa duduk di sinilah depa tempat, depa buat macam tempat ada musalla atas tu, tempat solat. Tempat orang duk pergi ambil gambar tempat matahari terbit. 4 kilometer daripada bawah kot. Berapa kilometer tak tahu. Bukan 4 kilometer, 4 jam daripada panjat gunung. 4 jam naik ke atas. Saya tengok tadi ada. Saja-saja bila tengok. Okey. Okey. Baik. Ini maksudnya difahami bahawa perjalanannya adalah kembali ke Mesir. Okay. Madian terletak di sepanjang Laut Kulzum yang sekarang dikenal sebagai Laut Merah, berdekatan dengan Tabuk, sekitar 6 marhalah perjalanan. Lupa nak Google 6 marhalah berapa batu kilo. Lebih besar daripada Tabuk. Kan? Lebih besar daripada Tabuk, Madian. Jadi mana di Madian tu lah yang Nabi Syuaib di situ. Ini kan di sini kita tengok tadi. Ini Madian. Mana Madian? Tabuk tak sebut sini, tak tulis Madian. Kawasan ni Ailah tu kan, antara ni lah. Kilometer. Oh, 3 jalan. Tu 1,400 kilometer. Oh, besar. Seorang ahli neraka. 1,000 kilometer, 1,500 macam tu. Madian tu ada Madian ada sini. Sana, sini Madian daerah ni. Okey. Baik, kita kembali tadi. Wa hadha al-qasam, sumpah ini, kan? Semua sumpah ni Allah Taala sebut dia watin wa zaitun. Tin, zaitun, wa turisin, wa turisinin, wa hadzal baladil amin. 4 sumpah ni. Kan? Jadi semua sumpah ni bahawa Allah Taala bersumpah dia telah menciptakan manusia. Dengan 4 sumpah ni Allah kata dia bersumpah bahawa dia telah menciptakan manusia fi ahsani suratin, dalam rupa yang paling elok. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang masyhur tadi kan. Tin, zaitun, turisinin tadi kan. Jadi maknanya tur yang kata turisinin wa tin zaitun di mana tempat Nabi Isa alaihi salam. Tempat Nabi Isa alaihi salam, Baitul Maqdis. Kan di Palestin ni banyak pokok zaitun. Jadi isyarat kepada Nabi Isa alaihi salam. Wa turisinin isyarat kepada Nabi Musa alaihi salam. Al-baladil amin isyarat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 rasul ulul azmi di situ. Okey, tak apa, nanti dia akan sebut lepas ni. Maknanya Allah bersumpah bahawa Allah ciptakan manusia ni, kan, semua manusia ni dalam sebaik-baik rupa. Kemudian summa sayarudduhu ilan nar, kemudian Allah Taala akan kembalikan mereka ke dalam neraka illam yuti'illah, kalau dia tak taat pada Allah dan dia tak ikut rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Manusia ni Allah cipta mereka dalam sebaik-baik rupa, tapi kalau mereka tak taat kepada Allah, mereka tak ikut rasul-rasul Allah alaihi wassalatu wassalam, Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka. Lakin akan tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka ganjaran yang besar yang tidak akan putus-putus.
dan tidak akan berkurangan ganjaran itu. Ya, syurga kenikmatan yang abadi yang sentiasa ada pertambahan. Dia tak ada kekurangan. Berbeza kita dengan kita di dunia. Kita di dunia kita ada kekurangan. Dulu kita sihat, kita gagah, kita sadu. Dulu kan kita main gym. Kalau orang tengok rupa kita sekarang, orang tak percaya dulu kita pernah masuk gym. Silap Mr. Asia, apa Mr. Asia. Mr. Asia yang main bina-bina badan tu kan. Dulu. Lah ni jalan pun dah meriwang kiri kanan dah. Kecil manis. Kecil manis, darah tinggi, buah pinggang, jantung. Dia duk kena kat tu. Tak ada ni ada ni. Tak ada ni ada ni. Kalau tak ada semua tu kira nikmat Tuhan lah. Gaul. Cerita gaul kan. Inilah dia di dunia ni. Tapi tak apalah, benda-benda lagu tu dia kafarah lah. Allah nak kafarah kita, cuci kan. Maknanya jadi kita bimbang ni kalau tak sakit langsung. Kan? Sesemua pun dah. Susah hati pun dah. Susah hati pun kafarah juga ni. Susah hati kafarah. Tak seronok kafarah. Tak seronok. Apa ni rasa tak seronok ni kan? Tu kafarah tu. Itu dia. Baik. Bukan suruh kita minta sakit lah. Kita kan suruh kita minta sihat je kan. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf kan. Al-'afaf wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. Ya. Minta kesihatan tadi. So, dengan kesihatan kita boleh buat banyak pahala kita boleh buat. Kalau sakit, sabar je lah dengan kesakitan yang sementara tadi. Tapi kalau sihat, kan, banyak kebaikan kita boleh buat. Boleh pergi sana sini, boleh macam-macam boleh buat. Ini dia. Thumma yukhatibullahu ta'ala al-insan. Kemudian Allah Ta'ala cakap dengan manusia ni. Kan? Allah Ta'ala tanya dia dengan soalan-soalan yang mengingkari. Maksudnya apa yang menyebabkan kamu hai manusia ni kamu mendustai kebangkitan? Apa yang menyebabkan kamu tak percaya pada hari kebangkitan ni? Banyak bukti-bukti yang Tuhan tunjuk tentang adanya kebangkitan ni. Di antaranya bumi yang mati tadi yang gersang. Yang apabila disirami hujan maka dia jadi segar. Maka tumbuh padanya tanam-tanaman. Begitulah dia hakikat ciptaan manusia tadi. Banyak bukti-bukti. Kenapakah kamu hai manusia, kamu mendustakan dengan al-ba'thi wal jaza, dengan kebangkitan dan balasan ini? Kalau tak ada balasan, orang jahat di dunia ni sewenang-wenanglah dengan kejahatan dia. Sebab apa? Kan? Siapa nak balas aku? Ya, jadi bila ada pembalasan, maknanya yang buat jahat di dunia tadi dia mati tak ada nak taubat, tak ada nak minta maaf ampun pada orang yang dia zalimi, maka di sana dia akan terima balik. Di hari kebangkitan tadi dia akan terima pembalasan. Jadi adanya hari pembalasan. Jadi maknanya sedangkan di sini maksudnya Allah kata, apa yang menyebabkan kamu semua mendustai dengan kebangkitan dan pembalasan ini? Sedangkan banyak bukti-bukti atas kekuasaan Allah Ta'ala atas demikian itu. Alaihissallah, tidakkah Allah yang telah menjadikan hari yang memisahkan di antara manusia? Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang jahat ni. Ya, tidakkah Allah Ta'ala telah menjadikan hari itu dan dia maha bijaksana di antara segala yang bijaksana pada apa yang dia telah ciptakan. Allah Ta'ala maha bijaksana. Itu dia. Ini masuk kesimpulan makna surah secara ringkas lah, secara umum. Baik, kita pergi lagi beberapa penjelasan tentang surah inilah. Dia panggil waqafat ma'al muqsim ma'al muqsam bihi. Maksudnya pemerhatian kepada sesuatu yang Allah bersumpah dengannya. Apa dia? Wattin wa zaitun. Wattin satu,
wa zaitun itu, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. 4 perkara ni kan. Baru Allah sebut tentang Allah cipta manusia. Tentang penciptaan manusia ni Allah bersumpah dengan 4 benda ni. Baik, pemerhatian yang pertama nak cerita tentang kedudukan buah tin dan buah zaitun tadi. Okay? Ataupun pokok tin dan zaitun tadi. Dia kata tin, buah tin ni dia adalah buah yang masyhur lah dengan nama ni, semua orang kenal. Thamarah, buah yang rupa bentuk dia serupa dengan buah pir. Al-kumathra, buah pir bentuk dia. Kan? Jadi macam tu. Bujur tu kan. Ada buncung sikit dah tu. Macam tu, al-kumathra. Dia ada zatu qishrin, yang dia ada kulit launuhu azraq ila sawad, warna dia biru kehitaman. Azraq ni warna biru, ila ke as-sawad ni hitam lah, biru kehitaman buah tin ni. Tatafawatu asnafuhu fi qutumati qishrihi, maknanya macam-macam jenis dia. Ada yang kulit dia gelap lagi, ada yang kulit cerah sikit. Ya. Ni. Sahlatut taqshir, mudah dikupas kulit dia. Kalau nak kupas Tahtawi ala mithli wi'a'i abyad. Dia ni macam bentuk macam kita kata macam mangkuk macam tu, macam bekas warna putih, di tengah-tengah dia ada macam madu, asal tayyibur raihah, macam manisan yang wangi. Tayyibur raihah, dia bau dia wangi. Kita belah tengok, tengah dia macam ada manisan, bau wangi. Ya, makhlut, yang mana dia bercampur dengan bibuzur daqiqah. Dia ada biji-biji kecil kan, buah tin tu koyak tu macam biji-biji halus. Dia kata mithlu simsim as-saghir, macam biji lenga. Biji itu macam, bila kita belah dalam tu ada macam biji-biji kecil tu, macam madu. Dia macam madu, lepas tu dalam madu tu ada biji-biji lenga. Kita semua dah tengok kan, buah tin kan, pernah makan. Bukan tak tengok, kita makan pun. Kita makan hak kering lah. Hak segar belum makan lagi kan. Tapi kata ditanam di Malaysia kan. Dapat beli hak segar tu boleh lah kita rasa macam mana. Saya pernah rasa dah, tak ingat lah. Tak pernah kot. Tak ingat, tak pernah tu. Cuba kita cari tang mana ladang lah, kawan kita dah Google lah. Ladang buah tin. Buah tin. Ada tumbuh tempat kita ni. Okey, dia kata wahia min ahsani thimari suratan wa ta'man wa suhulatan mudghin. Maknanya dia di antara buah yang lawa, comel dan sedap dan mudah dihadam. Dan sampai saya tengok dekat signboard highway tu kan, ada seorang ustaz selebriti itulah, dia pun duduk iklan apa buah tin apa nama, serbuk tin apa minuman kot. Duduk iklan kat tepi highway tu. Minuman itulah dibuat daripada buah tin tu. Ada tengok signboard besar tu kan. Ada satu ustaz dalam TV tu. Dia buat jual lah. Boleh lah try order tengok. Pahang. Mana Amin pernah makan lah. Tak makan pun. Tak makan. Pernah makan? Pernah makan. Minggu depan Amin bawa. Ya, benar. Buah yang ada kebaikan padanya kan. Dia pun buat research tengok betul ya. Tanya Malim lah. Tak jauh mana dengan kita. Boleh lah nanti lah. Ya. Sudah. Tengok. Jadi sifat dia buah tin ni menunjukkan dalam dia ada macam-macam khasiat, kecantikan, keindahan, kelazatan buah tadi kan, menunjukkan tentang macam mana Allah Ta'ala ciptakan dia tadi.
nak bagi tahu, nak menjelaskan kepada kita tentang pengetahuan Allah Taala yang Maha mengetahui dan kekuasaan Allah Taala buat apa saja. Ya. Bentuk dia sangat unik, luaran dan dalaman, dan rasa dia pun sedap. Kemudian bila kita makan dia cepat hadam pula tu. Tu dia. Baik. Jadi sumpah Allah Ta'ala dengan buah tin ni menunjukkan tentang, membuktikan kepada tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha mengetahui, yang Maha kaya, yang Maha berkuasa tadi, kan? Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan buah tin menunjukkan atas zat dia yang Maha Agung lah, yang mana Allah Ta'ala maklumkan kepada manusia. Allah jelaskan kepada manusia tentang kurniaan dia ke atas manusia, yang mana dia telah menciptakan untuk mereka buah ini yang tumbuh fi kulli bilad. Fi kulli bilad mana di serata tempat tumbuh, bukan di tanah Arab saja, di tanah Melayu pun tumbuh juga. Mungkin di tanah Bangladesh pun tumbuh juga. Amin kata banyak sana. Tidak. Dan dia ni mudah tumbuh, wallati hiya sahlatun nabat, mudah tumbuh. La tahtaj ila kathrati amalin wa ilajin, tak perlu, tak hajat kepada nak kena jaga betul-betul. Macam pokok kelor, macam pokok moringa. Kan? Pokok moringa pun tikam tumbuh macam tu juga, sama. Tapi hal ni disebut dalam Quran, tin wa zaitun. Masya-Allah, ni buah tin. Habis dah cerita pasal buah tin. Buah zaitun pula, dan demi buah zaitun, kan? Zahirnya dia adalah buah yang masyhur. Al-thamarah al-masyhurah, buah yang masyhur. Zatuz zaiti, dia ni ada minyak, mengandungi minyak. Allazi yu'saru minha, yang diperah daripada dia. Fayata'amuhu an-nas, maka manusia makan daripada dia dan makan minum minyak dia tadi. Wa yastasbihuna bihi, dan dia jadikan minyak sebagai pelita. Pelita. Kan Allah sebut dalam Quran tentang minyak zaitun ni. Ya kan? Ni. Takkan tua cepat. Patut kita doa sama muda. Ya. Tu lah maju muda. Ni. Ni tengok ni. Allah sebut tentang minyak ni, zaitun, di surah Nur. Surah Nur, surah cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak daripada pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat,
yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi. Minyak dia saja tak dicucuh pun hampir-hampir jadi terang. Walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk pada cahayanya bagi orang yang dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini nak cerita sebut tentang zaitun tadi lah. Ya kan? Allah umpamakan dia seperti cahaya petunjuk. Wah ni. Jadi rumah kita kena ada minyak zaitun. Beli yang extra virgin oil. Extra tu lah. Ataupun yang beli yang apa nama, yang Palestin punya tu kan. Yang Palestin tu, Al-Arb. Jenama tapi tu sekarang dia penuh keluar lagi dah no. Ya kan? Dia potong habis pokok tu no. Jahat. Pokok beratus-ratus tahun dia potong. Beratus tahun pokok dia potong. Pokok dia lagi lama lagi power dia punya tu. Masya Allah. Dia buah lebih pada daun kan. Ini. Jadi dan sumpah dengannya seperti sumpah dengan buah tin tadi lah. Yang mana ia menunjukkan atas sifat-sifat Allah Ta'ala tadi. Ya kan? Ma'al isyarah ila ni'matin, maksudnya bersama dengan isyarat petunjuk yang menunjukkan kepada nikmat. Ya kan? Penciptaan buah ini yang memberi manfaat yang baik, yang memadai bagi manusia, yang mencukupkan bagi manusia segala hajat dan keperluan mereka, dan penggunaan dia sebagai cahaya tadi yang menerangi kegelapan. Ini buah zaitun dan minyak zaitun. Masuk dah waktu? Tak kan? Jadi wa hadha asahhu ma qila fi tafsir wa tini wa zaitun. Inilah yang paling sahih. Ya kan? Disebut dengan tentang tafsir tin dan zaitun, bahawa kedua-duanya adalah makanan, okay, yang kita kenal hakikat keduanya. Jadi tak perlu apa nama nak bagi tahu, nak bagi penjelasan mendalam tentang buah tin dan zaitun ni, sebab semua orang kenal buah tin dan zaitun. Kata Ibn Jarir rahimahullahu taala, yang benarnya, kan, daripada pendapat di sisi kami, dia kata ialah orang yang berkata at-tin alladhi yu'kal, buah tin, buah yang kita makan itulah. Wa zaitun huwa zaitun, buah zaitun yang diperah daripadanya minyak. Ini yang masyhur, yang terkenal di sisi bangsa Arab. Wala yu'rafu jabalun yusamma tinan, tak pernah disebut gunung nama tin. Mana ada gunung nama tin, tak ada. Kan? Wala jabal yuqal lahu zaitun, mana ada bukit zaitun, mana ada. Kan? Bukit tin tak ada, bukit zaitun tak ada. Kan? Dia hanya makanan yang kita makan. Kan? Melainkan illa ayyaqula qail aqsama rabbuna jalla thana'uhu bit-tin wa zaitun. Allah Ta'ala telah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Wal muradu minal kalam, maksudnya dia kata Allah Ta'ala bersumpah dengan tumbuhan ni, tumbuhan tin dan tumbuhan zaitun. Ini pendapat lah. Dah masuk dah waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول Baik, di sini perhatian kepada tempat pula. Tadi pada tumbuhan ataupun buah tadi kan, buah tin dan zaitun. Dua perkara tadi Allah sebut. Dua jenis buah. Yang ni pula Allah sebut tentang dua tempat pula. Dua tempat mulia, dua tempat yang mulia lah. Dia panggil apa? Al-amakin al-musharrafah, tempat-tempat yang mulia ni. Ya. Dalam firman Allah Taala Allah sebut, Allah bersumpah dengan watur sinin. Jadi tur ni benda tur. Ni dua perkataan ni, tur satu, sinin satu ni. Tur ni bukit, sinin ni di Sinai. Di Saina. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih maksudnya sandaran perkataan kepada perkataan untuk lengkapkan makna. Contohnya rumah saya. Kalau sebut rumah je orang tak faham kan? Nak pergi mana? Pergi rumah. Rumah siapa? Rumah Ali. Oh, baru faham. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Sandaran perkataan kepada perkataan untuk lengkapkan makna. Tidak sebut rumah tak faham. Kan? Itu dia. Baik. Contohnya ni lah, kuih. Makan apa? Makan kuih. Kuih. Orang tahu lah kuih. Kuih apa? Baulu. Baru orang tahu baulu. Kuih tiaw. Baru kita tahu, oh ini bukan kuih, ini bukan kuih tiaw. Kan? Itu maksudnya mudhaf ilaih. Jadi tur sinin. Dua perkataan. Jadi at-tur adalah gunung, ismul jabal. Dia adalah nama bagi gunung alladzi kallamallahu alaihi Musa. Ya Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa alaihi salam. Inni anallahu. Allah kata wa an alqi asaka. Allah kata campakkanlah tongkatmu. Innaka bil wadil muqaddas tuwa. Engkau sekarang berada di lembah muqaddas, suci, yaitu lembah Tuwa. Nama lembah tu Tuwa, lembah tu. Baik. Jadi sinin pula, sinin ni kan maknanya iaitu di Saina lah. Lughatan fi Saina, iaitu di Saina.
Tur ni di mana? Di Saina. Iaitu apa dia Saina ni? Hiya Sahra. Ia adalah padang pasir. Baina Mesir, masuk kawasan padang pasir lah. Yang tak ada tumbuhan tadi. Baina, di antara Mesir wa biladi Palestin, dan negara Palestin. Antara dua tu. Ini Saina. Dan dia panggil Sinai, dia panggil ya. Sinai. Ya kan? Ini Sinin ataupun Saina. Ini sumpah yang ketiga. Sumpah yang keempat, amal qismul akhir fi qouli ta'ala wa hadzal baladil amin, dan demi negeri ini yang aman, yakni Makkah al-Mukarramah. Ini yang saya tunjuk dekat PowerPoint di sini tadi. Ya kan? Al-balad al-amin ni. Para ulama telah berselisih dalam menafsirkan al-aman itu. Al-amn, keamanan tu, negeri yang aman itu, dalam 4 pandangan lah. Yang pertama, bahawa ia bererti aman daripada siksa Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Artinya siapapun yang memasukinya dengan penuh hormat dan bermaksud untuk mendapatkan aman daripada hukuman Allah, dan dia pergi ke sana berharap mendapat perlindungan daripada siksa Allah, ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahawa siapa yang berhaji dan tidak melakukan perbuatan sia-sia atau dosa, maka ia akan kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini makna aman yang pertama. Makna aman yang kedua, bahawa yang dimaksud adalah orang yang memasukinya akan terhindar dari pembalasan atau dendam. Orang Arab jahiliah kalau dibunuh-bunuh orang, dia lari masuk Mekah. Jadi kalau orang kejar-kejar dia masuk tanah haram, habis dia bang. Tunggu bagi dia keluar. Dia keluar, dah kena. Jadi kalau dia tak mau mati, dia duduk dalam tu. Jadi orang yang jumpa dia pun tak boleh buat apa. Arab jahiliah ni. Ya. Jumpa depan mata, tak boleh buat apa. Sentuh pun tak boleh. Dia pun pantang sampai macam tu. Ini dia. Kalau orang nak balas dendam apa kan, tak boleh. Tunggu dia keluar daripada tanah haram, baru dia apa? Tangkap dia apa? Bunuh ke apa ke, balas dendam lah. Ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh suku Arab terhadap orang yang mencari perlindungan kepada mereka setelah meninggalkan suku asalnya yang berhak membalas dendam. Mungkin dia bunuh satu orang dalam kabilah dia ke apa kan, gaduh-gaduh dia bunuh. Dia pun nak tangkap, nak bunuh dia balik, dia lari masuk Mekah, selamat. Lagi dia tak keluar, keluar kena. Ini yang kedua, makna yang kedua, makna aman yang kedua lah. Makna aman yang ketiga, bahawa yang dimaksud adalah aman daripada hukuman yang diterapkan pada pelanggar tertentu. Okay? Dalam pandangan ini, seorang kafir yang masuk ke dalamnya tidak akan dibunuh dan pembalasan tidak akan dilakukan terhadapnya. Ini adalah pendapat beberapa fuqaha lah, sebahagian lah, daripada berbagai mazhab termasuk Abu Hanifah. Yang keempat pula, pendapat yang keempat, bahawa yang dimaksud adalah aman daripada peperangan. Sampai hari ini ya, cuma dibenarkan bagi Nabi SAW satu waktu saja. Itu masa penaklukan kota Mekah. Kan? Nabi takluk kota Mekah, pembukaan kota Mekah. Masa tu ya dibenarkan, lepas tu haram. Habis tu yang Hajjaj buat apa semua tu salah. Dia serang Abdullah bin Zubair, dia tembak kan dengan manjanik tu, kena Kaabah tu kan. Itu perbuatan yang salah lah. Itu dia. Baik. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang menyebutkan bahawa Allah telah memberikan keamanan kepada Mekah sehingga tidak ada yang boleh menyerangnya setelah pemberontakan bergajah Abrahah tu. Inilah pendapat yang dianggap paling benar. Kemudian pendapat yang paling sahih adalah pendapat kedua. Ini paling sahih di antara semua surah 3-4 ni kan. Bahawa orang yang memasuki Baitullah di Mekah akan terhindar dari pembalasan atau dendam. Dan ini merupakan khabar daripada Allah yang memberikan keamanan kepada hamba-hambanya ketika Ibrahim AS memohon untuk menjadikan Mekah sebagai tempat yang aman bagi mereka. Permohonan dikabulkan, dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia kan. Ini. Okey. Jadi wa hadzal baladil amin, Makkah al-Mukarramah ini, negeri yang aman. Jadi penyebutan tentang at-tin, az-zaitun, sumpah tadi kan,
adalah isyarat kepada tempat-tempat ni ataupun ingatan-ingatan, zikrayat yang ada kaitan dengan agama dan iman. Penyebutan at-tin, az-zaitun tadi dan Turi Sinin dan hadzal balad al-baladil amin ini yang ada kaitan di antara agama dan iman. Sebab itu kata sebahagian ulama, tempat-tempat yang tiga ni, hadhihi mahalun thalathah, tempat yang tiga ini, kan? Dia kata ba'athallahu fi kulli wahidin minha nabiyyan mursalan min ulil azmi, kan? Jadi at-tin zaitun isyarat kepada Baitul Maqdis tadi, yang tumbuh padanya buah tin dan buah zaitun. Buah zaitun banyaklah di Baitul Maqdis. Okey. Dia fal awwalu, yang pertamanya mahallatut tin wa zaitun, tempat pengeluaran tin dan zaitun ini adalah Baitul Maqdis. Allati ba'athallahu fiha Isa bin Maryam alaihi salam. Yang Allah Taala hantar padanya Nabi Isa alaihi salam, ulul azmi. Ulul azmi. Apa dia makna ulul azmi? Rasul yang mempunyai keazaman yang teramat tinggi dan ujian yang teramat beratlah. Di antara rasul-rasul yang lain kan, Ibrahim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad SAW. Allah sebut dalam Quran kan. Okey. Okey. Tur Sinin pula. Itu Tur Sina yang Allah Taala bercakap padanya dengan Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga al-baladil amin, Mekah, yang siapa masuk ke dalamnya dia amanlah, dia selamatlah. Kana aminan. Man dakhalahu kana aminan. Siapa yang masuk ke dalamnya dia amanlah, selamat. Yang diutuskan padanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Baik. Jadi disebut tentang al-baladil amin ini, tentang Mekah, negeri yang aman ini, untuk menunjukkan bahawa dikembalikan manusia tadi kepada tauhid, diajak seluruh manusia kepada tauhid, kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-haram itu, tanah haram itu, bagi penduduk Mekah sebagai tempat yang aman, sebagaimana amannya syurga. Kasuratil amni fil jannah, sebagaimana amannya syurga. Syurga ni aman, kan? Ini sebagai isyarat saja. Mekah itu adalah tempat yang aman, sebagaimana amannya syurga. Sekiranya mereka mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul SAW dan mereka mentaati, mereka akan mendapat nikmat keamanan inilah. Tapi jika mereka memberontak, menderhaka, melawan, maka mereka akan terusir keluar daripadanya dan diharamkan mereka daripada keamanan padanya pada Mekah tadilah. Dalam Mekah tadi, dia adalah negara yang aman, tempat yang aman. Baik, ini maksudnya surah ni, surah At-Tin, dia mengaitkan tentang masa lepas, masa sekarang dan masa yang akan datang, tentang kaitan di antara agama dan iman dan keamanan tadi. Maksudnya apabila kita berpegang dengan agama Islam, kita taat kepada Allah, kita ikut Rasulullah SAW, kita akan berada dalam keamanan, aman daripada siksa Allah Subhanahu wa taala dan aman daripada kesusahan dunia dan akhirat. Ini kaitan masa dulu, sekarang dan akan datang. Ini dia rahsia surah tadi lah. Jadi dikatakan di sini tentang keamanan, al-amnu dalam surah Al-Imran. Ini syarat dalam surah Al-Imran ayat 97, 96 dan 97. Al-Imran. Al-Imran. Ayat 96. Mana? Tentang sebutan keamanan tu kan.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Tengok. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, ini Mekah lah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Makam ni tempat berdiri lah, bukan kubur. Bukan kubur Nabi Ibrahim. Makam ni tempat Nabi Ibrahim pijak tu. Pijak berdiri nak ikat apa nama bata Kaabah, batu Kaabah tadi kan. Ini dia. Barang siapa yang masukinya Baitullah tadi, amanlah dia. Kan? Dan di antara kewajipan manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Itu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajipan haji, maka ketahuilah bahawa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ini syarat dia lah. Syarat tadi ni, al-amnu, keamanan ni. Ya. Pasal apa tak berhak? Kalau ikut asal macam tu lah. Asal macam tu lah. Okay. Tapi siapakah yang membahagi-bahagikan sepadan ni? Penjajah. Kan? Jadi maknanya otak dah jadi otak penjajah dah masuk dia. Dulu daripada Jordan nak ke Mekah ke Mesir, mana ada pakai visa apa? Mana ada dulu. Tak ada. Kan? Tapi tu dia, penjajah tadi macam mana dia nak pisah-pisahkan wilayah-wilayah Islam supaya Islam ni jadi wilayah-wilayah kecil, senang dia nak tangan-tangankan. Jahatnya. Kan? Kalau otak Yahudi ni memang dahsyat ah. Kan? Dulu kan umat Islam ni satu dah lah, bebas, ke mana-mana bebas. Kan? Betul lah saya berkata, orang tua kata di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kan? Tapi sekarang ni doa temurung. Kan? Macam itulah keadaan dia. Jadi mana kan? Orang berhijrah, sahabat-sahabat Salman berhijrah daripada mana? Mana sekatan? Itu asal. Tapi sekarang ni kita dah tertakluk di bawah kuasa pemerintah. Nampak macam mana? Tapi nak cerita asal dia begitulah. Bebas kita ke mana-mana. Kan? Itu dia. Kan ayat sebut Quran tentang hijrah ni kan, bumi Tuhan ni luas kan. Mana ada sempadan dia sini Allah sebut dalam Quran. Kalau nak berhujah lah. Kan? Tapi hujah dengan lidah je lah. An-Nisa 97 ni. Ni asal ayat. Tapi kita tekan tertakluk lah. Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Ini sungguh orang yang cabut nyawa oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Para malaikat bertanya, bagaimana kamu ni? Mereka menjawab, kami orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu? Bumi Allah kan? Maka orang itu di tempat neraka jahanam disebut tempat kembali. Ini cerita pasal orang yang tak mau hijrah ketika diperintahkan mereka berhijrah. Jadi maknanya bumi Allah ni luas. Tapi sekarang kita tertakluklah dengan hukum, dengan pemerintah. Wajiblah kita mentaati pemerintah.
Kan? Jadi kalau kita pergi buat haji curi-curi, dosa ke tak dosa? Dosa. Salah. Kan? Sebab kita telah melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah mereka. Jadi kita bila kita langgar, kita berdosa. Memanglah bumi itu Tuhan punya. Tapi bawah jagaan dia apa? Dia dah buat undang-undang macam tu. Jadi kita nak pergi buat haji curi-curi mana boleh. Macam kawan-kawan kita lah. Sekarang ihram boleh sekali, apa nama? Tawaf di Kaabah tu sekali ya. Kan? Jangan tipu pula. Pakai kain ihram pergi tawaf lagi sekali. Salah. Sekali ya. Bukan memang 7 kali pusing. Maksud dia satu set. Oh, kena sebut pergi jelas. Terima kasih tanya. Tidak orang silap faham lah. Oh sekali ya. Oh, orang kata jahat sungguh buat ni. Bagi orang tawaf sekali tawaf 7 kali lah. 7 pusingan. Tapi satu set je lah. Maknanya ente dah pergi dalam keadaan ente berihram. Pakai ihram termasuk ente tawaf. Kan? Lepas tu ente sa'i. Kan? Lepas tu ente tahlul. Habis ente pakai ni lah baju biasa. Habislah umrah ente sekali. Jangan pula aku nak pergi tawaf dekat Kaabah, dekat sikit apa kat atas jauh sangat. Kita pun pakai kain ihram. Nak tipu mana boleh? Tipu dalam ibadat mana boleh? Oh jauh tu kawan-kawan tu. Salah. Kan? Sah tu insya-Allah sah ikut syarat rukun dia. Tapi berdosa. Berdosa kenapa? Melanggar undang-undang kerajaan tadi lah. Salah. Kan? Jadi kita diwajibkan mentaati pemerintah tadi. Tak boleh ya. Melainkan kita dibenarkan, kita dapat kelulusan secara rasmi, maka boleh lah. Kan? Jadi kita buat sesuatu yang dilarang di atas hikmah yang tertentu, bahawa pihak pemerintah dia tahu hikmah tu pasal apa. Mungkin kita nak akan menambah kesesakan orang dan sebagainya kan. Yang kita tadi tak layak untuk buat, sebab tu kira kita tak mampu sebenarnya. Jangan tipu. Kan? Tengah orang nak dia kata apa salahnya aku nak buat ibadah. Kan? Apa salahnya tipu, mana boleh. Gitu. Nak tawaf juga, tawaf di atas. Tak ada apa-apa. Sebab Allah Ta'ala sebut. Dia kalau mampu. Dia kat belakang tu, ini istata'u ilaihi sabila. Kalau mereka mampu untuk pergi kepadanya. Mampu ni maksudnya bukan di sudut kewangan saja. Di sudut kesihatan. Kan? Termasuk semua sekali lah. Tak termasuk di kalangan orang yang mampu, maka dia tak kena lah. Belum sampai apa? Kota tak sampai orang apa? Visa tak dapat lagi. Tak termasuk di kalangan orang yang tak mampu juga. Kita dah apply dah. Tahun 2070 mungkin giliran kita. Contohnya, kita pun tunggulah sampai 2070. Sampai 2070 kita pun bangkak jalan. Kan? Ataupun 3 tulang kulit dah. Kan? Tak boleh jalan dah. Mana buat jalan tak masuk di kalangan orang yang mampu lah. Kesihatan. Tu kira tak mampu lah. Tak ada dosa lah, tak ada dosa. InsyaAllah dapat pahala. Dengan niat dan keazaman dia, dapat pahala. Kan? Sebab kita ni niat nak buat tu dapat pahala dah. Bila dah buat, pahala lagi banyak. Itu dia. Kan? Baik ni soalan Haji tadi panjang jawapannya. Kan? Tapi kita wajib mentaati ketetapan pemerintah lah. Daripada tetapkan visa apa semua, kita kena ikut suji apa yang mereka beritahu tadi. Tak boleh nak bantah lawan lah. Tu, ni dia. Kan? Biar datang ni. Keamanan merupakan syarat. Kan? Sebesar-besar syarat lah. Dia kata nak cerita tentang kebaikan tempat tu. Okay? Kenapa? Kerana orang yang manusia ni semua cari tempat yang aman.
Jadi Mekah tempat yang terbaik, Madinah tempat yang terbaik. Tapi kita tak mampu untuk sampai ke sana. Nampak je lah. Kan? Rezeki masing-masing lah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Demikianlah kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Allah mempunyai kelebihan yang banyak. Jadi orang depa memang lahir di sana, duduk sana, rakyat sana. Kelebihan itu Tuhan beri kat depa. Tapi bukan semua pun orang yang beriman pun. Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik pun mati di Madinah. Kan? Abu Lahab pun mati di Mekah. Kan? Jadi itulah dia maknanya. Itulah dia ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita sampai di sini kan tentang cerita pasal keamanan itu. Keamanan tadi kan. Ini maksudnya akbar syurut husnil makan. Nak cerita tempat-tempat yang baik, kita nak klasifikasikan tempat tu tempat yang baik. Ada tak padanya keamanan? Kalau tempat tu ada padanya keamanan, maka dia tempat yang baik. Tapi tempat terbaik Mekah dan Al-Madinah. Kan? Ya, bukan seluruh Saudi, Riyadh tengok. Riyadh. Kan? Ada Riyadh bukan dalam tanah haram. Ya. Masih aman. Aman. Orang yang buat jahat, yang bunuh orang, depa nak selamat diri depa, nak selamatkan darah depa daripada ditumpahkan, lari masuk Mekah. Madinah tak lah, Mekah. Masa tu masuk Mekah aja pakai sarung pedang habis kan. Jentik orang tak boleh. Oh depa jaga orang semua, orang jahiliah ni. Betul lah. Time depa seksa tu depa tak peduli dah. Depa bunuh Sumayyah dengan Yasir tu depa tak peduli dah. Kan? Memang depa jaga. Itu cerita dia. Tambahlah sekarang lagilah terjaga kan. Maknanya itu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.